Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita melafazkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini Allah Taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat yang mana kita masih lagi diberikan kehidupan, kita masih lagi diberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, yang merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah Allah berikan kepada kita dalam tempoh hayat hidup kita ini, kita mempunyai ruang dan peluang untuk kita isi hayat hidup kita pada jalan-jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadirin yang dikasihi yang dirahmati Allah, yang pertamanya saya mohon banyak maaf kerana hari ini suara agak serak. Biasa suara saya taklah rocker macam ni, tapi hari ini dia jadi rocker sikit. Ya, kalau nak suruh baca Quran tu ala-ala research pun ada juga. Pasal batuk, biasalah musim sekarang ni tak tentu. Ya, nak ceritakan bahawa sifat dunia ni telah pun sampai kepada fasa yang terakhir. Tetapi manusia dia merasakan bahawa dunia ni masih lagi panjang hayat dia. Sedangkan kalau kita lihat dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, ketika mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dalam peristiwa Isra', Nabi telah disapa oleh seorang nenek tua, ya, yang memegang tongkat dalam keadaan yang begitu bongkok, berjalan dan menyapa bagi salam pada Nabi. Kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Shalihin dan beberapa hadis Nabi, Nabi ni kalau bersua dengan orang yang lebih dewasa, Nabi bagi salam. Bukan orang tu bagi salam, Nabi bagi salam dulu. Bahkan diceritakan dalam hadis, kalau dah Nabi melalui di kawasan anak-anak pun, Nabi bagi salam dulu pada anak-anak. Tapi kita berbeza, tuan-tuan. Kita kalau lalu sebelah anak-anak, kita harapkan budak tu bagi salam pada kita, pasal kita kata tak hormat orang tua. Waktu tu punyalah mengaku tu, bila orang tanya umur berapa tak mengaku. Itu pelik manusia. Baik. Bahkan dalam peristiwa itu kita pun maklum, ketika mana Nabi disapa, Nabi tak jawab. Nabi tanya kepada Jibril AS. Jibril menyebutkan bahawa itu adalah dunia yang mana kalau engkau menjawab seruan panggilannya itu, wahai Muhammad, nescaya umatmu secara keseluruhannya akan menjadi orang di kalangan mereka yang dihinggapi dengan penyakit kecintaan terhadap dunia. Tetapi cara Nabi tak menyambut sapaan dunia itu pun kita boleh tengok berapa ramai di kalangan manusia yang telah pun disesatkan ataupun telah pun dipengaruhi dengan nikmat-nikmat dunia yang begitu berleluasa. Baik, jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, insya-Allah pada hari ini saya nak berkongsi tentang tentang satu tajuk, yakni berkenaan asbab-asbab yang membawa seseorang itu mendapat kemurkaan Allah atau ditimpa azab. Ini kalau boleh kita semua sebagai orang Islam hidup di atas muka bumi Allah, berpayungkan kepada langit Allah, kita kalau boleh nak mengharapkan supaya kita tidak ditimpa murka Allah. Macamlah kita kerja kat tempat kerja, kalau boleh, kalau majikan kita ni tak berapa suka dekat kita, kita nak kerja pun tak seronok. Pergi ke mana pun diawasi, orang cari kesalahan kita, kita tak rasa tenang. Tetapi peliknya manusia duduk atas muka bumi Allah, tak rasa bimbang, tak rasa keluh, tak rasa gelisah. Walaupun mereka ini kadang-kadang kita hidup berjalan, kita tidur ataupun kita pergi ke mana-mana, dalam keadaan kita ini berada di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik,
Sebab itu kalau kita lihat antara asbab yang dibincangkan oleh para alim ulama seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, adapun asbab ini adalah merupakan perkara utama bagi orang-orang yang beriman, mestilah kita semua ini nak minta agar tidak ditimpakan azab. Sebab tu bila menyebutkan tentang azab, kita kena ingat antara nama Allah Ta'ala, sifat Allah itu adalah Al-Muntaqim, iaitu maha memberi balas. Dan juga beberapa sifat Allah yang lain yang Allah sebut dalam Quran, Syadidul Iqab, berat siksaan azab Allah itu sangatlah berat dan sangatlah pedih. Sebab itu kalau kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni punya sayang kepada umatnya, Masya Allah. Sampai Nabi dalam hayat Nabi sentiasa memohon kepada Allah agar Allah tak binasakan umat Nabi Muhammad seperti mana umat-umat terdahulu. Pernah diceritakan dalam sebuah riwayat hadis ketika mana Nabi pulang daripada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk antara peperangan yang terakhir. Bila Nabi pulang dalam perjalanan sebagai musafir, kita tahu orang yang bermusafir, doa dia dimustajabkan oleh Allah. Nabi berhenti, Nabi kata kat sahabat kita, berhenti sekejaplah ke RNR. Dulu tak ada RNR, zaman ni RNR ada macam-macam. Tapi nak cerita, masyarakat kita kalau berhenti ke RNR, nak semayang, masing-masing semayang sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Tak ada siapa berani jadi Tok Imam. Walaupun Tok Imam sendiri, kalau boleh ke RNR, dia tak nak jadi Tok Imam. Nak ceritakan, saya pernah ikut satu jemaah. Saya kata, kalau mereka nak semayang sendiri, tak apa, saya nak dapat pahala jemaah, saya ikut seorang lelaki. Saya duduk sebelah kanan dia, Allahu Akbar, saya sentuh dia. Baru dia nak menunjukkan bahawa kita nak memberi isyarat supaya dia jadi imam. Lepas angkat takbir baru sentuh. Ada setengah orang sentuh dulu, salah. Angkat takbir dulu baru sentuh. Dia buat apa tuan-tuan? Dia tak mau jadi imam, dia kabus. Bahasa kedai kita kabui. Dia lap dia punya bahu dia, tolak dia. Saya pun kata, apa siapa? Dia lap. Saya ikut dia. Dia macam cuba nak mengelak daripada saya ikut dia. Lepas habis bagi semayang, saya kata, pasal apa kamu buat macam ni? Itu cara cancel nak jadi imam. Ikut suka-suka hati dia nak cancel. Boleh pula test semayang tu cancel nak jadi imam. Ini mana mazhab pun tak tahu. Mazhab sesuka hati dia mungkin. Ya? Ada setengah cerita tu pula, Tok Imam Pencen. Tok Imam Pencen pun ada. Tok Imam Pencen naik jadi imam. Ya? Saya suruhlah dia jadi imam. Pasal saya kalau pergi musafir, saya tak pakai macam ni. Kita pun pandai juga. Coverline, pakai baju t-shirt, pakai seluar, kopiah tak pakai, rambut macam orang Korea, sikat tepi, tutup dahi. Nak ceritakan, nak mengelak dia jadi imam, suruhlah pakcik naik jadi imam. Dia kata, nak, saya tak boleh nak. Pasal apa? Pakcik pencen imam. Allah, imam pun ada pencen. Saya ingatkan imam ni satu profession dulu kini, sampai bila-bila pun kita kena jadi imam. Dia kata, tak, pakcik dah pencen. Tak apalah, pakcik naik jadi imam. Dia pun naik jadi imam. Naik jadi imam tuan-tuan, lama dah, kat 15 tahun dia tak jadi imam. Rakaat pertama dia baca Al-Mulk, satu surah. Saya duduk sebelah dia, Allah, dah panjang lagi kita ni nak tersampai ke Perlis. Dia pula baca Al-Mulk rakaat pertama, nyesal mengikut jadi imam. Masuk rakaat kedua tuan-tuan, ya, dia baca pun Masya Allah hebat baca dia. Masuk rakaat kedua, orang dah ramai, waladdallin, amin, orang dah ramai. Dia dah jadi gerun. Pasal dah lama tak jadi imam. Rakaat kedua, dia decide baca surah pendek. Dia baca surah pendek. Baca surah Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia baca punya baca tuan-tuan, wala ana abidun wala antum wala ana lakum dinukum, tak jumpa. Itu masalah dia. Ya. Bahkan lepas habis, lepas dia dah tak boleh nak masuk lakum dinukum, kita nak menegur pun dia dah pusing-pusing itu, kita pun confuse dah. Bahagian mana nak masuk? Dia pusing belakang, aku tak jumpa lakum dinukum, dia kata. Kau ialah naik, dia kata. Nampak? Ada juga orang macam ni. Ya?
Bahkan macam-macam kisah lagi pun ada. Sebab saya dulu pengalaman kecil-kecil dulu jadi imam tarawih, macam-macam kita pernah tengok tuan. Ada setengah imam di bahagian sungai besar, jadi imam Allahu Akbar, wadduha rukuk, wadduha wallaili idza yaghsha. Masuk surah lain. Makmum belakang subhanallah wallaili idza tajalla. Dia belasah dia subhanallah. Dia ulang wallai, ada seorang makmum bengang untuk banggali. Mungkin dia ada hal tu, rukuk saja. Dia kata, apa pun nak pening-pening, rukuk je lah. Pening-pening dia ulang-ulang, dah tak dapat, rukuk je lah. Dia dah dapat, baru dia teringat wallaili idza saja. Lagi panjang dia sambung. Misal kawan tu dia kata, dah lah batas sembahyang. Baik. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama menyebutkan di sini bahawa antara asbab yang kita perlu prihatin untuk mengelakkan kita ditimpakan azab Allah dalam kisah Nabi tadi. Nabi balik dari peperangan Tabuk, Nabi semayang. Nabi semayang, dalam semayang Nabi, sahabat kata, kami tidak pernah melihat sujudnya Nabi itu begitu lama seperti mana sebelum ini yang kami pernah lihat, kami pernah perhatikan. Lepas selesai habis semayang, Nabi dalam keadaan yang agak sedih. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat keadaanmu seperti ini, sedangkan kita telah memenang dalam peperangan Tabuk tadi. Apa yang menyebabkan kau begitu gelisah dan begitu rasa gemetar? Maka Nabi menjawab, sesungguhnya dalam solatku itu tadi, aku tahu bahawa hayatku tidaklah lagi lama. Orang-orang soleh ni tuan-tuan, dia boleh tahu hayat dia berapa lama lagi. Bukan dia tahu exactly, tapi dia dapat rasakan bahawa dia sudah hampir untuk kembali bertemu dengan Allah. Tapi kalau orang yang tidak soleh, dia tak tahu. Dia rasa hayat dia makin panjang, rupanya esok dia dah mati. Sebab tu saya teringat ada satu jemaah ni tuan-tuan. Ada satu jemaah ni, dia kena sakit kanser. Dia merawat di SJMC Subang Jaya Medical Center. Merawat di sana, dia pergi jumpa doktor. Yang dia berubat dengan doktor tu, doktor Cina. Dia kata kat doktor tu, tolonglah doktor, walaupun saya kena sakit kanser, saya nak minta doktor bagi tulis satu surat kelulusan membolehkan saya pergi haji untuk tahun ni. Kalau boleh saya nak mati dalam keadaan rukun Islam saya sempurna. Saya malu nak jumpa dengan Allah, duit saya ada dalam akaun, tapi saya mati, saya dalam keadaan orang lain pakat duk haji belaka, pakai dalam keadaan ihram, pernah membuat haji, tapi saya tak ada. Mintalah tolong sangat doktor. Doktor kata boleh, saya boleh luluskan, tapi kalau ikut perkiraan saya, kamu ni lagi 2 bulan setengah punya confident gitu. Appointment kamu lepas balik daripada haji, tinggal 2 appointment lagi. Lepas tu serah pada Tuhan kamu. Dia pun tak apa, pergi haji tuan-tuan, pergi haji, buat haji, balik daripada haji, jumpa doktor. Doktor tu kata, macam, oh sihat doktor, sana Alhamdulillah sihat. Oh hebat-hebat. Nanti ada next appointment, kita jumpa lagi next appointment tu. Dia kata dekat kawan tu tadi, second appointment ni adalah appointment terakhir dah kamu dengan saya. Lepas tu berserah apa-apa yang berlaku. Tak apalah, lepas masuk second appointment, kawan tu datang ke agensi nak jumpa, tanya saya dah jumpa Dr. Chow Sili. Contoh dia lah, bukan Chow Songlet tu kan. Dia nak jumpa dengan doktor tu. Tiba-tiba nurse tu kata, oh you ada buat appointment, ada ini, ada surat kad appointment ada. Oh ini doktor sudah mati sudah mati. Dia bilang sama saya, ini lagi second appointment, last appointment kamu tak ada appointment lagi. Rupanya saya ingat tu last appointment saya, rupanya last appointment dia. Nak tunjukkan bahawa mati ini tak mengira bila-bila masa dan keadaan. Baik, jadi hadirin dikasihi yang dirahmati Allah, ulama menyebutkan antara yang Nabi SAW mohon kepada Allah Ta'ala, salah satu di antaranya, Allah minta agar umat Nabi ini kalau buat macam mana maksiat dan dosa, tidaklah mereka ditimpakan azab sehingga dibinasakan kesemuanya. Seperti mana kaum-kaum terdahulu, kalau mereka buat satu maksiat, satu kejahatan, maka Allah binasakan mengambil mereka kesemuanya. Sebab tu kita kena ingat dalam hadis Nabi menyebut, fa innallaha idza akhadahu syai'an lam yuflithu. Sesungguhnya Allah, bila Allah murka, Allah turun satu bala, satu apa pun Allah tak tinggalkan.
takkan tinggalkan. Kesan saki-baki Allah tak akan tinggal. Tetapi kalau bukanlah kerana kata ulama binatang-binatang, hayawan-hayawan yang duk berzikir, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok, bukit bukau, maka kerana itu Allah masih lagi meninggalkan tempat-tempat untuk bagi makhluk Allah yang lain hidup di atas muka bumi. Baik. Yang pertama kata ulama iaitu banyaknya munculnya golongan orang-orang yang jahil dan ramainya dan berkurangnya di kalangan orang-orang yang alim. Ini asbab pertama. Yuktharu fihi al-jahl wa yurfa'u fihi al-ilm, iaitu berleluasanya sifat kejahilan dan berkurangannya sifat agama ataupun ilmu. Kalau kita lihat dalam mutaakhir ini, jelas realitinya menunjukkan orang yang ada ilmu agama itu sangat kuat, ya. Bahkan orang nak minat pada ilmu agama, Allah, ya, kalau buat sambutan ilmu agama, kuliah, sebelah tu jemput, ikutlah majlis-majlis sambutan ke, hiburan ke, panggillah siapa-siapa pun, mesti yang majlis ilmu ni tak dapat sambutan. Saya pernah waktu dalam camp Imam Muda dulu, Dr. Tengku Asmadi, dia pernah nak uji kami ni dari segi penyampaian. Dia nak latih penyampaian kita, dia nak latih hidup realiti menjadi seorang pendakwah jalanan seperti mana di UK. Dia nak latih kita hidup. Kita biasa kat Malaysia nak buat majlis ilmu macam buat di surau, confirm orang datang semayang dia dengar. Cuba kalau tak ada, tempat ni bukan tempat semayang, belum tentu lagi orang datang. Dia buat, dia pergi panggil kami, duduk depan sombong, ambil satu tajuk, cerita, nak tengok berapa ramai yang keluar dari sombong tu, berhenti dengar. Allah, mula-mula pertama rasa tebal muka. Aku ni dalam macu, itu kalau orang tak nak dengar, malu dia kata. Ada recording pula, kan? Nanya ni, fikir tajuk apa nak cerita, macam mana nak tarik perhatian. Duduk depan sombong tu, ada lockdown, ada sini, masing-masing letakkan. Bagi orang tu tengok, ada setengah orang lalu datang, dia tengok muka, dia tengok bawah. Oh, ni kan dia jual produk. Okey, tak apalah, ada belah. Agak-agaklah muka macam jenis jual produk. Kan? Nak ceritakan dalam ramai-ramai tu 3-4 orang je datang dulu. Waktu tu bulan Ramadan. Bukan bulan biasa, bulan bukan orang boleh makan pun, bulan Ramadan. Tapi nak ceritakan bahawa sifat masyarakat sekarang tak minat pada majlis ilmu. Ini masalah, ya. Sebab itu kalau kita lihat, bila Nabi SAW sebut antara tanda-tanda akhir zaman, Allah fa inna Allah yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu, la yaqbidul ilm, tidaklah mencabut ilmu itu dengan menarik ilmu daripada dada-dada manusia. Walakin, akan tetapi Nabi sebut mematikan ilmu itu dengan biqabdil ulama, mematikan para alim ulama. Persoalan sekarang, siapakah generasi-generasi yang menggantikan para alim ulama ini? Ini yang menjadi persoalan. Saya pernah baca dalam satu riwayat hadis. Bila saya baca, saya rasa cukup gelisah, takut tuan. Nabi kata apa? Akan datang satu akhir zaman di mana waktu tu hampir-hampir berlaku tanda-tanda besar. Sekarang ni pun nak dekat dah. Akan datang pada masa itu, iaitu orang yang mengaku Islam, la yabqa minal Islam illa fi ismi. Tidak kekal nama Islamnya melainkan pada maikat. Nama dia saja Islam, tapi cerminan dalaman dia tak menunjukkan sifat dia ni beragama Islam. Sehingga kan bila diceritakan tentang solat, mereka tak tahu. Puasa, benda yang basic-basic ni tak tahu langsung. Akan datang zaman macam tu. Kita rasa sekarang masih lagi ada orang tahu bab solat, tapi Nabi kata akan datang satu zaman solat pun mereka tak tahu bilangannya, apa maksud solat dan sebagainya. Bukan saja di Malaysia, bahkan maksud Nabi adalah di serata dunia. Tuan-tuan pernah dapat satu video YouTube di Afrika, pernah dapat yang majoriti di antara mereka masuk Islam, tapi bila tanya siapa Nabi Muhammad pun tak kenal. Yang tahu dia masuk Islam, suruh semayang baca Al-Fatihah pun tak tahu. Nak tunjukkan bahawa tanda-tanda kebenaran Nabi itu bukan saja nak kata dia berlaku di sana, ada kemungkinan dia juga boleh berlaku di tanah air kita ini. Tidak mustahil. Ini menunjukkan kebenaran
Nabi SAW. Selain daripada itu, ulama juga mensyarahkan bahawa apabila banyaknya kejahilan, orang yang jahil tentang ilmu agama, maka akan berleluasanya maksiat dan kefasikan. Sebab itu disebut dalam surah Al-Isra. Cuba buka dalam surah Al-Isra, tuan-tuan tengok dalam surah itu. Allah rakamkan, Allah rakamkan, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Bila kami nak membinasakan sesuatu penduduk, bandar, kaum, tempat, negeri, negara tertentu, amarna mutrafiha, kami jadikan penduduk-penduduk itu meninggalkan ajaran-ajaran kami, meninggalkan, mencampaknya ia ke belakang. Bahkan mereka itu mutrafiha, kami berikan kemewahan yang bergelimpangan, yang berluah-luahan kepada mereka. Fafasaku fiha, mereka buat kejahatan. Fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira, maka Allah membinasakan mereka. Allah membinasakan ni kita kena faham. Ada setengah orang kata, alhamdulillah Ustaz, kita ni tak nampak kebinasaan macam di negara-negara lain, kena perang, kena bunuh. Kita alhamdulillah. Tetapi kita kena faham, saya pernah terbaca, antara disebutkan oleh Imam Ibn Khaldun, disebut, dia menyatakan bahawa kita jangan menganggap azab ini hanya bersifat hissiyah. Apa hissiyah? Iaitu benda yang kita nampak, macam tsunami, puting beliung. Jangan tafsir begitu saja. Tapi kita kena tengok azab yang kedua, dipanggil azab ma'nawiyah. Allah boleh bagi azab dalam bentuk musibah maknawi. Macam mana? Iaitu apabila kamu melihat keadaan umat Islam bahawa walaupun tak nampak mereka ditimpakan azab, mereka hidup dalam keadaan biasa, tetapi nilai-nilai kemanusiaan tidak lagi ada pada diri mereka. Maksudnya bukan takat nilai manusia, terlebih utama adalah nilai-nilai agama. Ini adalah merupakan azab yang lebih bahaya daripada azab itu. Sebab apa? Kalau Allah bagi kita azab, wal'iyazubillah, azab yang bersifat yang kita boleh nampak, mungkin lepas daripada itu kita boleh bertaubat kembali pada Allah. Tapi kalau Allah bagi azab macam ni, manusia terus leka dan alpa, tak nampak bahawa itu adalah satu ajaran ataupun satu cara kaedah Allah nak menegur manusia. Ini lagi bahaya. Bila sampai masa, kata Imam Ghazali, Allah biarkan kita alpa sampai masa kita mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Ini satu kehinaan yang dipanggil istidraj. Tapi kalau Allah nak bagi teguran, mungkin dia bagi musibah, kita sedar, kita boleh kembali kepada Allah. Maka kerana itu kita kena faham kata para ulama.